Salam satu Malaysia, terima kasih kerana menonton Panorama dan menyokong kami di laman Facebook Panorama RTM. Minggu ini kami paparkan dua lagi segmen menarik untuk dikongsi bersama. Pusat Sumber Maklumat Universiti Teknologi Petronas merupakan gedung ilmu moden yang cukup mengkagumkan. Mempunyai keunikan dari aspek seni bina, koleksi bukunya dan juga sistem milenium yang diaplikasikan. Kita ke Sri Iskandar Perak. Saksikan. Universiti Teknologi Petronas dibina di atas landscape yang cantik seluas 1,000 ekar di sebuah bandar iaitu bertempat di Sri Iskandar Perak, dilengkapi pelbagai kemudahan canggih antaranya pembinaan perpustakaan atau pusat sumber maklumat yang tersergam indah. Menjejakkan kaki ke Pusat Sumber Maklumat UTP ini merupakan satu pengalaman baru kepada sesiapa sahaja yang inginkan kelainan berada di dalam perpustakaan moden. Penubuhannya bertujuan untuk menyediakan sumber maklumat yang mencukupi, terkini mengikut peredaran semasa serta mampu untuk menampung pengajian dan pengajaran keperluan warga UTP. Pemulangan dan penyaman. Di sinilah Pusat Sumber Maklumat Universiti Teknologi Petronas di mana mereka mengaplikasikan sistem milenium antara sistem yang terbaik di dunia yang telah diguna pakai sejak tahun 2007 dan yang paling penting sistem ini mesra pelanggan. Masuk sahaja ke ruang utama iaitu di bahagian depan pusat sumber, hanya yang dapat dilihat adalah deretan rak yang gah dipenuhi pelbagai buku. Bangunan dibina dengan mengekalkan ciri-ciri semula jadi seperti tiang-tiang tinggi yang memenuhi ruang pusat sumber ini merupakan warna asal batu dan tidak dicat. Manakala pemilihan warna permaidani pula merujuk kepada warna tanah. Ruang rak direka umpama berada di pelantar minyak dan konsep ini menyokong kepada tumpuan penyelidikan yang berlangsung di UTP iaitu teknologi nano, sistem tenaga hibrid dan teknologi laut. Pusat Sumber Maklumat atau IRC Universiti Teknologi Petronas UTP telah ditubuhkan pada bulan Julai 1997. Pelajar boleh membuat carian menggunakan kemudahan tangga yang diletakkan berdekatan dengan ruang bacaan atau menggunakan lift untuk ke setiap tingkat. 80% daripada keseluruhan koleksi buku di Pusat Sumber Maklumat ini menjurus kepada bahan yang berasaskan sains dan teknologi. Ruang membaca ditempatkan di bahagian belakang dan inilah konsep yang diterapkan supaya pelajar lebih bersemangat apabila melihat susunan buku yang sistematik. Selain itu, susunan ruang juga dapat membantu pelajar fokus ketika mengulang kaji dan membuat rujukan tanpa ada gangguan dari persekitaran luar. IRC telah bersedia sepenuhnya untuk meningkatkan koleksinya dalam memenuhi permintaan yang semakin meningkat. Apa keunikan di setiap aras ni? Okey, keunikan untuk perpustakaan UTP ni adalah antaranya rak dia. Rak buku yang mana dia bersambung daripada aras bawah hingga ke aras atas. Jadi dia tidak seperti library perpustakaan konvensional yang mana mempunyai rak satu-satu untuk satu-satu aras. Kalau kita lihat pun ada ruang. Dia ada laluan yang ni memudahkan untuk pergerakan dan juga kalau kita tengok setiap bahagian elektrikal dan juga aircon di dalam salur yang tertutup. Jadi dia lebih nampak kekemasan dari sudut binaan dan peletakan rak itu juga. Betul. Oh, maknanya ini daripada bawah sehingga atas rak ni bersambung sampai tingkat 4. Sampai tingkat 3. Tingkat 3 atas perpustakaan. Okay. Kita tengok yang sebelah sana.
Pusat Sumber Maklumat UTP dibuka setiap hari Isnin hingga Jumaat pada pukul 8.30 pagi dan tutup pada jam 10 malam. Manakala pada hari Sabtu hanya beroperasi separuh hari dan di minggu peperiksaan pula masa dilanjutkan sehingga jam 12 malam. Kapasiti yang boleh dimuatkan di keseluruhan rak yang terdapat di Pusat Sumber Maklumat UTP ini adalah sebanyak 500,000 juta dan sehingga kini mereka telah menempatkan lebih 200,000 koleksi buku. Dan apa yang paling menarik sekali, kalau kita lihat reka bentuk rak yang terdapat di sini, ia diadaptasi daripada reka bentuk pelata minyak. Sangat unik. Pusat sumber ni telah direka bentuk oleh sebuah firma arkitek Britain yang terkenal dan menggunakan konsep kelas dan steel, kelas dan besi. Okay, penggunaan gelas ni adalah untuk menampakkan suatu ruang yang luas kepada pusat sumber kita. Dan pusat sumber ni berkonsepkan, mungkin diinspirasikan daripada pelanta minyak. Okay, kalau kita tengok daripada segi reka bentuknya, ia merupakan sebuah platform. Dan struktur rak buku merupakan sebahagian daripada reka bentuk tersebut. Gedung ilmu umpama pelanta minyak ini dibina di bawah naungan syarikat gergasi minyak dan gas Malaysia iaitu Petronas dan diwujudkan untuk mendidik ahli-ahli industri teknikal yang tinggi pada masa hadapan. Terdapat 6 tingkat rak di dalam Pusat Sumber Maklumat UTP ini dan apabila pelajar datang ke sini mereka boleh mencari buku yang dikehendaki secara mudah sekali dengan menekan sistem katalog atas talian dan di setiap rak juga terdapat papan tanda untuk memudahkan carian. Dan apa yang paling penting sekali, persekitaran di dalam pusat sumber ini di mana pelajar-pelajar boleh membuat rujukan dengan cukup tenang. IRC dilengkapi dengan sistem katalog atas talian atau OPEC yang mengandungi penerangan dan lokasi maklumat ringkas, buku-buku dan jurnal untuk tujuan carian. 23 mesin OPEC boleh digunakan pengguna yang diletakkan di setiap aras untuk memudahkan carian. Kalau kita pergi ke suatu tempat, perkara yang paling utama ialah suasana di tempat itu sendiri. Jadi suasana ini sangat menggalakkan pelajar untuk belajar. Kenapa? Yang pertama ialah kalau kita lihat dari segi sistemnya. Dari segi sistem di perpustakaan ini, iaitu sangat membantu yang mana dia ada satu sistem OPEC yang dinamakan OPEC online. Untuk online kita boleh mencari buku-buku secara online. Maknanya persediaan untuk mencari buku itu sendiri kita boleh buat bermula daripada hostel ataupun bermula daripada asrama itu sendiri. Jadi bila dia datang, dia dia hanya perlu cari buku yang dia dah notekan dan terus pergi kepada tempat yang dituju lah. OPEC juga mampu digunakan untuk carian maklumat buku yang terdapat di UTP, Perpustakaan Utama Petronas dan Perpustakaan Anak-anak Syarikat Petronas yang lain di seluruh Malaysia. Melalui sistem milenium yang diaplikasikan di sini memberi kesan positif kepada sistem penyimpanan maklumat dan carian semula secara cekap untuk kemudahan pengguna. Konsep mesra pelanggan ini juga memberi kelebihan kepada pelajar untuk meminjam dan memulang buku secara cepat serta mudah. Perkhidmatan juga sangat penting, terutamanya macam sistem online kita yang efektif dan cepat dan ia tidak terhad kepada perpustakaan. Jadi dia menggalakkan para pelajar ingin membuat lebih research dan ingin mencari lebih banyak ilmu pengetahuan. Tambah pula sistem elektronik kita mengulang dan meminjam buku yang sangat senang. Proses ini sangat cepat jadi para pelajar tak rasa leceh nak meminjam buku dan mengulang buku. Jadi mereka rasa seronok dan selesa meminjam buku. Bagi memperlihatkan ruang rak umpama pelanta minyak,
Keseluruhan ruang hadapan pusat sumber ini mengaplikasikan material gelas supaya keunikan IRC ini dapat dilihat dari luar. Selain buku, pelantar ilmu ini juga mempunyai koleksi cakra padat, pita audiovisual, jurnal, surat khabar dan lain-lain. Inilah pusat sumber maklumat yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan iaitu memiliki 2 unit bilik audio visual yang terletak di aras 3 dengan 15 tempat duduk. Bila saya dapat pelajar-pelajar undergraduate yang baru, bila didedahkan oleh librarian kita melalui program IC dia panggil, Introduction to the Library, dia juga student-student ini bila dia buat engineering team project, bila dia buat final year project, bila dia especially master student and PhD student, dia perlu didedahkan kepada search engine. Open Athens platform yang kita ada yang membenarkan pelajar-pelajar saya akses kepada 23 database 24 jam 7 hari seminggu, sangat-sangat membantu. Student-student saya yang di luar kampus, yang di dalam kampus, semua dapat akses melalui Open Athens, melalui satu sign in, dan dia boleh buat pencarian di dalam 23 databases. Sangat-sangat membantu. Inilah usaha positif yang bukan sahaja memberi manfaat kepada pelajar dan tenaga pengajar di Universiti Teknologi Petronas, malah gedung ilmu ini menjadi pusat sumber maklumat kepada rakyat Malaysia. Kepentingan sistem milenium yang diaplikasikan berpotensi memberi inspirasi kepada pusat sumber lain untuk menggalakkan lagi penambahan ahli dan kunjungan pelajar ke perpustakaan. Penggunaan tembaga boleh mencipta pelbagai jenis produk. Di Taiping, Encik Yusof mencipta kepingan tembaga menjadi pelbagai jenis acuan kuih tradisional dengan hasil kerja tangannya yang cukup teliti dan mendapat permintaan yang tinggi. Kita saksikan paparan ini. Di Kampung Pinang, Kemunting, Taiping, Perak mempunyai seorang lelaki yang gigih membuat acuan kuih tradisional tembaga. Pengusaha acuan kuih Muhammad Yusof Abbas, 71 tahun, merupakan seorang peniaga yang berminat membuat dan menjual acuan kuih daripada tembaga, kayu dan aluminium. Aktif dalam kerjaya menghasilkan acuan kuih tembaga ini sejak berusia 16 tahun. Baginya, acuan kuih tradisional daripada tembaga ini mempunyai peminatnya yang tersendiri, terutama pengusaha kedai kuih. Permintaan tinggi di Lembah Kelang, namun kini acuan kuih yang dihasilkannya ditempah oleh pengusaha kuih dari seluruh Malaysia. Keluarga turut memberi sokongan kepada Encik Yusof yang selesa dirinya dipanggil Pakcik. Kini lebih daripada 100 jenis acuan kuih telah dihasilkan dengan mereka cipta acuan tersendiri atau mengikut kepada tempahan yang berpandukan rekaan pelanggannya. Ini contoh orang batu kek. Ini besar, ada kecil-kecil dia 3 saiz. Setiap acuan kuih tradisional dan moden yang dihasilkan oleh Muhammad Yusof Abbas boleh dibeli dengan harga serendah RM2.90. Seni kerja tangan tembaga masih giat dijalankan dan teknik pembuatan masih dikekalkan walaupun penggunaan beberapa peralatan baru diperkenalkan. Kalau ikut acuan kuih ni, dulu dengan sekarang apa beza permintaan orang ni? Kalau orang macam-macam sekarang buat kuih kan. Dulu dengan sekarang apa bezanya? Beza dia macam ni. Dulu beza dia orang tempah mula-mula cerita tadi kan. Orang tempah
Ni. Dulu. Mula-mula. Lepas tu bulan lah. Bulan sabit. Bulan sabit. Itu saja. Mula. Lah ni? Lah ni. Tak larang nak bentuk lah. Banyak sangat unit tu kan. Kadang-kadang ni pakcik tanya dia pun nak bentuk apa. Susah tak cik nak dapatkan tembaga kuning? Nah, pakcik jumpa dekat gudang lah. Dekat Pulau Pinang. Dia hardware ada. Dia sentiasa ada lah. Oh, hardware ada. Ada, tapi mahal. Kalau kita beli banyak, tapi kat gudang kat Pulau Pinang, kalau kita pakcik, panggil amai-amai, pakcik nak sekian bulan, pakcik datang nak tembaga, nak skor peluping, lepas ikat-ikat, ambil. Bayar duit, bukan ambil. Yalah. Menurutnya, beliau tidak belajar dari mana-mana bengkel. Segalanya bermula apabila mempunyai keinginan untuk mencuba. Seterusnya, minat yang mendalam terhadap asas seni pembuatan acuan kuih tradisional semakin bertambah dan sentiasa mencipta pelbagai jenis acuan mengikut kreativiti tersendiri. Sentiasa ada permintaan ke atau ada musim bulan puasa ke atau sebelum nak puasa ke baru ada permintaan sebab kan orang buat kuih raya kan? Kalau dulu memang ada musim. Sekarang tak ada musim. Sentiasa je. Sentiasa ada. Dulu macam lagi macam sebulan lagi nak puasa. Dia baru dah cari acuan. Tapi tak ada banyak macam sekarang. Walau dia buat kuih jual pun sikit. Kalau ni bukan kena sebulan. 3 bulan dah macam ni. Lagi berapa bulan nak puasa? Dah tempah dah. Itu beza dah. Walaupun terdapat pelbagai jenis acuan kuih di pasaran, namun acuan kuih jenis tembaga mendapat permintaan tinggi sehingga kini kerana menurut pengusaha kuih, ia dapat menghasilkan kuih dalam bentuk yang sempurna. Namun begitu, bagi menghasilkan acuan sebegini bukannya mudah kerana memerlukan ketelitian dan juga kemahiran yang sangat tinggi. Bengkel Encik Yusof hanya terletak bersebelahan dengan rumahnya. Perkara pertama sekali yang paling penting adalah bahan asas iaitu kepingan tembaga. Ini dia rupa kepingan tembaga kuning. Dan tembaga kuning ini berukuran 14 inci kali 48 inci. Sebelum tu kita perlu mulakan dengan proses memotong dulu. Yang ni kita nak buat acuan biskut dengan acuan kuih bangkit lah. Di sini panggil kuih bakar lah. Kuih bakar. Jadi kita letak di bawah dulu. Berat juga. Memiliki pelbagai peralatan dan mesin yang memudahkan kerja-kerja di bengkel. Manakala kepingan tembaga yang digunakan Encik Yusof diperolehi dari kedai berhampiran rumahnya. Kepingan tembaga perlu dipotong kepada saiz yang lebih kecil terlebih dahulu dengan menggunakan mesin pemotong mengikut saiz acuan kuih yang ingin dihasilkan. Proses menghasilkan acuan kuih tradisional ini bukanlah sesuatu yang mudah. Ketelitian dan kemahiran juga penting untuk pembuatan acuan yang kemas dan menarik. Faktor kekemasan ini turut memberi kesan kepada kuih yang dihasilkan. Ini merupakan kepingan tembaga. Kalau menurut Pak Cik Yusof, ini untuk buat kuih acuan untuk kuih samprit. Ada 2 jenis, satu berbentuk petak dan satu ada bentuk begini. Di mana untuk membuat kuih samprit, yang ini menggunakan kayu untuk kita tolak dan yang ini menggunakan jari. Dan di hujung ni kita panggil gigi terpulang kepada pelanggan sama ada nak 9 ke, 8 ke, paling kurang 5. Dan kebiasaannya sebelum bulan puasa, Cik, sebelum bulan puasa, pelanggan akan datang ke sini untuk membuat tempahan. Nama dia samprit dahlia. Samprit dahlia. Bunga dahlia. Okey, jadi ni Pak Cik bentukkanlah. Pada musim perayaan, terutama pada hari raya, kesemua acuan kuih tradisional dan moden ditambah jumlahnya memandangkan terdapat permintaan yang tinggi di kalangan pelanggan. Ada kalanya Encik Yusof tidak cukup rehat dan masanya hanya dihabiskan di bengkel. Menurut sejarah, penggunaan tembaga dalam proses pembuatan barangan seni dibawa masuk masyarakat Funan apabila berlaku kekacauan di negara itu. Lepas tu baru bateri. Berikutan itu, penghijrahan berlaku dan mereka turut membawa bersama kemahiran yang ada.
Tanpa acuan, pastinya kuih tradisional turun-temurun nenek moyang kita mungkin tidak wujud lagi kini. Okey, Dah lebih kurang. siap. Dah siap masuk kayu, boleh pakai. Ini dia acuan tembaga untuk kuih samprit. Menurut Pak Cik Yusof, yang jenis tolak menggunakan kayu ni sahaja ada 15 reka bentuk. Dan yang menggunakan jari ni ada lebih 50 jenis. 50 jenis. Macam-macam jenis bentuk dihasilkan. Ada kecil, besar Pak Cik happy tu. Sampai besar. Sampai besar. Pecah berapa tu sekira. Sebelum ni kebiasaannya kalau kita buat kuih raya, mesti kita fikir apakah ramuan yang akan kita gunakan untuk menghasilkan kuih raya yang sedap. Tapi tak pernah pun kita fikir bagaimana acuan kuih ini dihasilkan, terutamanya acuan yang diperbuat daripada tembaga. Dan hari ini saya amat bertuah berpeluang belajar sedikit membuat acuan. Yang ni acuan kuih tat. Yang ni dia sedikit rumit kerana di dalamnya juga ada corak. Ada corak biasanya yang ada lagi satu tu kosong kan. Yang ni bercorak. Corak ni yang terbaru. Yang terbaru jadi yang ni kita kena hasilkan satu-satu. Bukan mudah untuk menghasilkan acuan ni. Antara jenis acuan yang mendapat permintaan tinggi adalah acuan kuih tat. Setiap peniaga kuih mempunyai cita rasa yang berlainan untuk menghasilkan bentuk kuih yang menarik. Oleh itu, Encik Yusof perlu membuat acuan kuih yang dikehendaki supaya dapat memuaskan hati pelanggannya. Menurut pelanggannya, acuan kuih jenis tembaga bukan sahaja tahan lama, malah mudah untuk menggunakannya. Menurut beliau, untuk merealisasikan tempahan pelanggan, pelbagai jenis mesin perlu dibeli supaya acuan dapat dibuat dengan sempurna. Setiap mesin miliknya dibeli sedikit demi sedikit dan setiap mesin mempunyai fungsi yang berbeza dan ada yang hanya boleh digunakan untuk satu jenis acuan sahaja. Walau bagaimanapun, beliau sedar akan pelbagai jualan acuan plastik di pasaran. Namun, Encik Yusof terus yakin akan permintaan pelanggan yang tinggi terhadap acuan kuih jenis tembaga. Lebih-lebih lagi, tembaga merupakan bahan yang berkualiti dan penggunaannya tahan lama. Semoga acuan kuih tradisional daripada tembaga yang berkualiti ini terus dihasilkan untuk dimanfaatkan generasi akan datang. Semoga paparan itu tadi memberi informasi dan pengetahuan yang berguna kepada anda semua. Sebarang komen dan cadangan sila hantarkan ke alamat yang tertera. Jangan ketinggalan menyaksikan Panorama pada minggu hadapan dengan paparan yang lebih menarik. Terima kasih dan jumpa lagi.